Boleh dapat Saya dah habaq balik dah. Tatkala Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini rebut peluang ini untuk menjadi imam, wahai semua ketua keluarga. Demikian saranan pendakwah terkenal Ustaz Don Daniel Don Biyajid berhubung inisiatif yang perlu diambil oleh ketua keluarga untuk menghidupkan malam sepanjang Ramadan tidak lama lagi. Beliau berkata tertib untuk mendirikan solat sunat tarawih tidak sukar, malah semua ketua keluarga boleh mengambil peluang berkenaan. Ikuti wawancara wartawan Harian Metro bersama Ustaz Don Daniel berhubung solat sunat tarawih di rumah. Okey, pertama sekali, memang ada di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersembahyang tarawih 3 hari yang pertama di masjid. Kemudian Nabi semayang di rumah. Dengar elok-elok dulu. Hadis ini walaupun tujuannya nak bagi tahu kata semayang tarawih itu adalah sunat kok mana pun, tapi nak tunjuk kata perbuatan Nabi semayang di rumah. Maka kita mengharapkan proses kita kali ini nak semayang di rumah dapatlah sikit sebanyak jadi seperti Rasulullah dan keluarga Rasulullah bersembahyang di rumah secara berjemaah. Maka di dalam ruang yang ada dengan Harian Metro hari ini, saya susunkan beberapa guideline supaya mudah dengan step by step. Sembahyang tarawih mestilah dilakukan selepas sembahyang fardu Isyak. Okey, kenapa saya pesan benda macam ni? Sebab nanti kita nak buka puasa di rumah. Menjadi kebiasaan kita bila kita buka puasa, kan orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita buka puasa. Bila kita buka puasa, saat lagi belakang sikit dah nak dekat Isyak tu baru kita nak sembahyang maghrib. Betul tak? Kita ada balun. Baru kita nak sembahyang maghrib. Lepas tu tak nak masuk Isyak. Kita tak sembahyang Isyak lagi. Tahu apa ayah kita dah siap dah dia nak sembahyang Isyak. Dia sembahyang Isyak dulu ayah kita. Dia habis sembahyang Isyak, kemudian dia nak sembahyang tarawih. Kita yang tak sembahyang Isyak lagi, kita tak boleh sembahyang tarawih. Kita kena sembahyang Isyak terlebih dahulu. So kita ulang sekali lagi, sembahyang tarawih adalah sembahyang sunat, tetapi sunat yang sangat-sangat dituntut dalam agama. Okey. Bila kita kata sembahyang sunat, maka kita tak bolehlah buat sembahyang ini macam sembahyang fardu. Sehingga kan ayah nak pergi tampak anak, ayah nak pergi tendang anak kalau anak tak sembahyang tarawih. Bukan kata-kata saya ini untuk menghalang daripada anak tu boleh tak mau sembahyang. Tidak. Tapi ingat balik poin yang pertama tadi, Tok Imam mesti kena ada belas kasih. Pertama, sembahyang tarawih 20 rakaat. Kenapa saya letak sembahyang tarawih 20 rakaat? Sebab nama tarawih itu sendiri. Tarawih ini maknanya rehat-rehat. Dia plural. Dia bukan singular. Dia kata jamak. Kata berganda. Tarawih maknanya rehat. Dia mesti lebih daripada 3 kali. Okey? Sebab kalau sekali kita panggil tarwihah. Kalau 2, kita panggil tarwihatani. Kalau 3 dan ke atas, kita panggil tarawih. Yang kedua adalah semayang tarawih 8 rakaat. Maknanya kalau tak dapat buat 20, buatlah 8. Kurang daripada itu, seboleh-bolehnya jangan. Sebab apa? Kalau malam ni kita tak semayang tarawih, esok malam kita tak boleh dapat dah tarawih malam yang kita tertinggal. Boleh faham? Jadi, bagaimana kaedah nak membolehkan kita semayang tarawih 20 rakaat dan 8 rakaat? Bagi mereka yang hafaz Al-Quran, tak menjadi masalah untuk nak baca surah yang panjang dengan syarat. Mesti maklum kepada makmum bahawa kita nak baca dan dia panjang sedikit. Supaya makmum ketika semayang tidaklah menghilangkan keikhlasan dan kejujuran mereka ketika semayang. Contohnya Tok Imam, ayah kan hafal surah sajadah, contohlah. Tapi ayah tak mau sujud sejadah pun. Ayah tak mau sujud sejadah, dia nak baca muka surat yang pertama saja. Tapi itulah surah paling panjang dia hafal. Maka dia kena bagi tahu dekat makmum, rakaat pertama dan kedua surah sajadah, tapi kita tak sujud sejadah. Kita hanya baca bagi ayat panjang saja. Jadi makmum pun alert. Oh, okey, 2 muka surat. So makmum ready. Boleh faham? Ini kita tak tahu.
As-salatu sunnatan tarawih jami'atan rahimakumullah. Kita tak tahu apa, kita pun takbir dengan Tok Imam. Allahu Akbar, Tok Imam takbir. Allah Akbar. Alif lam mim apa, baca alhamdulillah, habis amin. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Nanti makmum akan kata, "Wuih, awak sujud sejadah pula ni. Lama ya. Tak mau sembahyang dah tarawih." Nampak tak? Jadi sifat belah Tok Imam tu mesti kena ada lagi sekali. Okey? Yang kedua, siapa yang menghafaz Al-Quran untuk keluarga secantik-cantiknya, buatlah sedikit-sedikit dan perlahan-lahan. Maknanya, tak usah baca ayat yang panjang. Kalau nak buat 20 rakaat, bacalah ayat pendek-pendek. Kalau nak buat 8 rakaat, panjangkan sedikit supaya dapat tempo dia sama macam 20 rakaat walaupun 8 rakaat. Menghafaz Al-Quran adalah kelebihan bagi orang yang sembahyang. Tak menghafal Al-Quran, hanya sebahagian surah yang tertentu saja yang hafal, tak menjadi masalah untuk mengulang-ulang. Contohnya, ada satu hadis berkaitan dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Ada seorang sahabat Nabi. Hadis ini saya dengar daripada guru kami, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Ada seorang sahabat Nabi, selepas sembahyang, kerap kali membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Cerita dia, seorang sahabat Nabi, semayang belakang seorang sahabat lagi. Ramailah, tapi menjadi habit kepada sahabat Nabi ini, bila mana selesai baca surah Fatihah, dia akan baca surah, kemudian lepas dia baca surah, dia akan baca Qul Huwallah. Saat lagi rakaat kedua pun macam tu. Dia baca surah Al-Fatihah, dia baca Alam Nashrah, lepas tu dia baca Qul Huwallah, baru dia rukuk. Maka dia ulang baca Qul Huwallah banyak kali, maka seorang sahabat pergi mengadu kepada kami. Bila pergi mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi panggil sahabat tadi. Nabi kata, apa yang menyebabkan kamu mengulang-ulang baca surah Qul Huwallah? Nampak? Maka kata lelaki itu, saya mengulang surah Qul Huwallah kerana saya dalam surah Qul Huwallah ada sifat Allah. Qul Huwallahu Ahad. Satu dah Allah, lepas tu ada Ahad. Allah lagi Samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekurang-kurang ada 6 sifat Allah Ta'ala yang ada di situ. Maka sahabat Nabi kata apa? Saya mengulang baca yang tu kerana dalam surah itu ada sifat Allah. Saya cinta kepada Allah. Dia kata macam tu. Maka apa kata Nabi kepada sahabat Nabi tadi? Sahabat Nabi kata, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu cinta surah Qul Huwallah, kamu masuk dalam syurga. Nampak? Maka kepada kita yang mana yang nak tak hafal banyak, kita hafal sikit saja, cintalah surah itu. Kerana bila kita cinta surah itu dan kita mengulang dia baca kerana kita cinta dia, kita akan masuk ke dalam syurga. Bayangkan surah Qul Huwallah yang ada 4 ayat itu pun seorang sahabat cinta Nabi kata masuk syurga. Bayangkan surah Qul A'udzu Birabbil Falaq ada 6 ayat, Qul A'udzu Birabbin Nas ada 5 ayat. Apatah lagi surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Boleh faham? Jadi mengulang-ulang dalam sembahyang surah yang sama tak menjadi masalah. Disebabkan kita ada berhenti-berhenti itulah, maka ulama mengambil daripada hadis yang besar, iaitu setiap amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 700. Tidak ada satu amalan yang boleh menandingi amalan selawat. Kenapa? Kerana selawat, macam mana kondisi keadaan kita pun, Allah Ta'ala akan terima selawat kita kepada Nabi. Sembahyang Isyak berjemaah. Habis salam sembahyang Isyak, boleh sembahyang sunat, digalakkan. Kemudian terus sembahyang tarawih 2 rakaat. Lepas tarawih 2 rakaat, rehat sekejap. Sebab ni keluarga. Kena ingat, ni keluarga. Jangan duk buat macam AJK masjid. Bawa bertenang. Okay? Kita ada keseluruhan malam untuk kita hidup. Alright? So, 2 rakaat. Surah panjang boleh, pendek boleh. Dan ulang surah. Sebab apa? Nabi kata, siapa yang cinta kepada satu surah, dia akan buat apa? Masuk syurga. Cinta Qul Huwallah masuk syurga. Okay? So, boleh. Lepas 2 rakaat bagi salam. Kemudian buat 2 rakaat bagi salam, kemudian baca doa. Ataupun 2 rakaat bagi salam, baca doa. 2 rakaat bagi salam, baca doa. Lagi banyak doa lah boleh baca. Lepas tu, buat 2 rakaat lagi, basic-basic ada 2 rakaat. Jadi kita sudah sembahyang 8 rakaat. Yang ni maknanya minimum semua orang sudah buat seperti mana amalan di Malaysia. Tapi digalakkan tambah lagi. Sebab apa?
Kalau kita semayang ringan, kuliah dengan qul huwallah sahaja, maka rehat, tenang. Tambahan daripada saya, more ataupun ayak minuman sedialah di atas meja supaya siapa yang letih pergi minum. Saya pergi mai balik semayang. Ingat, ni bukan masjid, ni rumah kita. Jadi mak dah sedia dah ayak merah, ayak tebu apa semua sedia siap-siap. Jadi bila bagi salam tu tengok ayak tebu tu semangat dia. Bagi salam belah sini tengok bubuk kacang, semangat dia. Jadi ketika ayah takbir Allahu Akbar nak semayang rakaat yang seterusnya, rakaat yang ke-12, anak dahaga boleh pergi minum. Tapi minum senyap-senyap, jangan berlabak, sedapnya. Jadi saya menasihatkan kepada kita semua selepas habis semayang tarawih dan juga witir. Lupa, witir 2 rakaat, 1 rakaat. Okey. Sebenarnya witir nak buat 3 pun boleh, tapi kita buat di Malaysia ni 3 dia macam semayang maghrib, tak ada tahiyat awal. Tapi kita di Malaysia buat 2, 1. Buat 2, 1. Lepas selesai semayang witir, maka dinasihatkan supaya membaca selawat dan bersalaman dengan ahli keluarga supaya mengeratkan hubungan selain daripada gugurnya semua dosa, sabit daripada hadis yang berada dalam kitab Ghayatul Matlub. Wallahu a'lam.